Jangan ajar pelik-pelik. Ada ke ajar pelik-pelik? Kita himpunglah. Pada masa Isra' Duha, kita sembahyang qada. Sekali dengan Isra', sekali dengan Duha. Pada masa malam tahajud, kita himpunglah qada dengan tahajud. Kalau himpung qada dengan tahajud, betul. Himpung qada dengan Isra' Duha, tak boleh. Dia ajar pula aku salah pula dah je. Tak boleh himpung. Qada dengan Isra' tak boleh himpung. Qada dengan Duha tak boleh himpung. Qada dengan Qabliyah Ba'diyah tak boleh himpung. Qada dengan Tarawih tak boleh himpung. Qada dengan Witir tak boleh himpung. Qada dengan sunat wudu boleh. Qada dengan sunat tahiyatul masjid boleh. Qada dengan sembahyang sunat hajah boleh. Ada ni. Jadi tu kena balik pada ilmu. Dia akan jadi macam pelikkan jadinya. Balik pada ilmu. Barulah bicara bab taubah. Tapi nak ceritanya, kalau kewajipan ta'at batin, taubah tidak disempurnakan, buat amal sunat tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penekanan fadhil tasawufnya, biar kena molek-molek dahulu. Manakah sifat yang diharamkan oleh syarak, manakah sifat mahmudah yang dipuji oleh syarak, yang wajib semua dalam hati. Waktu kata kitab penuh bagi hati, Minhajul Abidin ini pertengahan. Yang lain daripada tu bukan fardu ain. Kitab Hikam, kitab Adun Nafi bukan fardu ain. Itu tasawuf haqiqah. Nak mengajar kena kelas khususi. Orang nak mengajar ilmu tauhid, fiqh, wajib jaga adab. Orang nak mengajar tasawuf pula, ilmu tasawuf, lagilah wajib kena jaga adab. Adab orang mengajar, adab orang belajar, kena jaga. Wajib kena jaga adab dia. Orang belajar wajib kena jaga adab dia. Orang mengajar wajib kena jaga adab dia. Adab-adab ni Hak Imam Ghazali susung belaka. Buka kitab Sairus Salikin, kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Adab orang belajar, adab orang mengajar. Adab orang belajar ada 7. Adab orang mengajar ada 17. Di antara adab orang belajarnya, dia kena nak belajar ilmu ni, dia kena kena mahir sampai pada mahir satu-satu ilmu. Tapi nak belajar apa-apa ilmu sekalipun adalah kemudian daripada selesai menuntut ilmu fardu ain yang memberi manfaat dan kemudian ada amal akan dia. Kita nak belajar ilmu apa pun, kita kena fokus betul-betul kalau nak mahir satu-satu ilmu. Tapi apa ilmu sekalipun, ada kita belajar kemudian daripada selesai, daripada menuntut ilmu fardu ain yang beri manfaat dan kemudian dia mengamal akan dia. Ni adab kita belajar. Ilmu fardu ain kena selesai, amal kena kemah. Barulah kita boleh belajar ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu fardu ain. Ini adab kita belajar. Ini kewajipan kita. Tapi belajar ilmu fardu ain pun ilmu fardu yang beri manfaat. Belajar ilmu fardu ain beri manfaat, kata Imam Ghazali. Ilmu fardu ain beri manfaat lah. Ilmu fardu ain fiqh tidak akan bermanfaat kalau tak belajar ilmu fardu ain tauhid. Ilmu fardu ain tasawuf tak akan beri manfaat kalau tak belajar ilmu fardu ain tauhid dan fiqh. Kan tak? Ilmu fiqh fardu ain. Tapi kalau ilmu tauhid fardu ain tak belajar, bermanfaat tak ilmu fiqh fardu ain? Tidak bermanfaat. Berarti Mazali kata, kemudian daripada selesai belajar ilmu fardu ain yang memberi manfaat. Dia belajar ilmu fardu ain tauhid. Ilmu fardu ain fiqh tasawuf tak belajar. Berdosa besar. Berdosa besar kerana tak belajar ilmu fardu ain fiqh dan tasawuf. Bermanfaat tak ilmu fardu ain tauhid dia? Bermanfaat. Akan menyelamatkan dia daripada kekal neraka.
Tapi tak selamat dari neraka. Sebab pada pekotas tak belajar. Tapi bermanfaat pada yang tauhid dia belajar tu. Bermanfaat, selamat dia daripada kekal neraka. Ada ni. Mana comel ayat Imam Ghazali tu. Kemudian daripada selesai, belajar ilmu fardhu ain yang memberi manfaat. Dan kemudian daripada mengamal akan dia, baru belajar ilmu fardhu kifayah. Itu adab orang yang belajar. Ada orang mengajar pula, di antara adabnya, hendaklah ia menegah akan orang belajar ilmu yang fardhu kifayah dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardhu ain. Dia bukan kelas khususi. Kelas yang tinggi fardhu kifayah. Ada orang baru mari nak belajar kelas dia. Dia kena tegah. Awak baru pergi saya kelas fardhu ain lah. Itu adab orang mengajar. Tapi adab ni dipermainkan. Kalau gitu kok kena letak orang pitu lah. Nak tanya fardhu ain lepas ke tak? Nak masuk kelas saya ni. Dia memperolok-olokkan adab Imam Ghazali. Yang peliknya baca kitab Imam Ghazali. Baca kitab Imam Ghazali. Tapi baca yang tidak berguru. Baca kitab Imam Ghazali. Kitab Imam Ghazali tekan bab ilmu. Kitab Imam Ghazali tekan bab ilmu. Baca. Memanglah. Dalam kitab Imam Ghazali ni memang ilmu. Tapi bukan kitab Imam Ghazali saja ada. Ini nak lagi mana tu? Ini nak lagi daripada ilmu. Baca kitab Imam Ghazali. Kitab Imam Ghazali memang tekan bab ilmu. Dia baca, tambah turut Imam Ghazali ni bab ilmu. Maka dia pun ngeloh macam mana? Kitab yang ada ni bukan kitab Imam Ghazali saja. Mana apa tu? Nak lari daripada ilmu Imam Ghazali tekan. Khianat. Baca kitab Imam Ghazali. Ini apa tu? Membaca tanpa berguru dengan guru yang mursyid. Jadi gini baca kitab Imam Ghazali ni. Akhirnya bukan kitab Imam Ghazali saja. Kenapa macam tak kenang kitab Imam Ghazali? Sebab kitab Imam Ghazali tekan bab ilmu. Dan dia tak tekan bab ilmu. Nak cerita bab ilmu tasawuf, hak tinggi-tinggi, hak makom-makom. Biar kedudukan jadi tinggi, orang pandang tinggi, boleh cakap lebih, akhirnya jadi khoyar, ditipu oleh syaitan. Mengajar pula tasawuf tinggi pula, buat-buat pula, tarik pula pada orang belajar. Kita belajar ni biar dapat merasai apa yang dikatakan dalam kitab hakikat ni, biar boleh rasai. Jadi nak lakon pula dalam kitab-kitab hakikat, hak cerita bab maqam auliya rubuh ke dia. Orang belajar pun khoyar, orang mengajar pun khoyar, orang belajar pun khoyar. Fardhu ain tauhid macam mana? Fardhu ain fiqh macam mana? Fardhu ain tasawuf macam mana? Ilmu dan amal. Tidak dititik beratkan. Inilah yang akan merosakkan ilmu tasawuf hakikat tu sendiri. Jalan simple je. Hak mana hak ilmu tasawuf fardhu ain? Belajar tu. Dia pondok lain, pondok dia mengajar kitab tinggi-tinggi. Adalah budak-budak baru mari masuk. Ustaz pun tanya, nama apa? Mari pengenalan lah. Sebelum ni duduk pondok mana? Tanya dulu. Sebelum ni saya duduk pondok ni dah. Tak apa lah. Sebab orang ngaji lama dah. Tu ustaz akan tanya. Saya duduk pondok ni, lama-lama ni. Okay. Ustaz pun terima dia. Sebab dia orang belajar dah. Saya ni barulah nak kenal pondok ni. Baru terbuka hati nak belajar pondok. Maka ustaz pun nasihat. Awak pada masa ni, awak pergi kelas sebelah. Kelas surah hilir, surah hulu, surah ternaik, surah terjatuh. Gitulah dia pesan. Dia pesan cari kelas-kelas hak fardhu ain dahulu. Sebab apa? Adab orang mengajar gitu. Sebab kelas dia ni kelas hak tinggi. Sebab pondok ni banyak kelas hak fardhu kifayah. Jadi kalau nampak budak baru, ustaz tu akan tanya. Dia budak baru, tapi duduk pondok lama dah, pondok lain. Ada apa? Apa? Jaga adab orang mengajar. Ini hak ilmu yang sebenar. Ini guru yang mursyid.
Kalau guru tak sebenar, dia ajar hak tinggi-tinggi pada orang awam. Fardu ain wak main pula jadinya. Kena tahu. Tasawuf fardu ainnya mana? Permulaan kita pernah bagi hati. Kemah 10 sifat kecelaan, ilmu amal. Kemah 10 sifat kepujian, ilmu amal. Ilmu fardu ain akidah comel lepas, ilmu fardu ain fiqh comel lepas. Barulah diberi rezeki oleh Allah, boleh belajar pula kita tasawuf hak tinggi-tinggi dengan guru yang mursyid, guru yang belajar kulit ke kulit. Minggu lepas ada orang tulis, dia kata contohnya almarhum Pok Sumit Gunung melazimi kitab hikam. Ada orang komen minggu lepas, almarhum Pok Sumit Gunung memang melazimi kitab hikam, tapi tu guru mengajar kitab Faridah, kitab Musalli, mengajar belah ke. Tapi almarhum tok gurunya, dia baca kitab hikam pun, yang belajar dengan dia ustaz-ustaz, budak-budak pondok, orang kampung hok belajar lama dah, hok masuk dalam kelas tu. Ni di Kelantan. Almarhum Pok Sumit Gunung, tok guru baca kitab hikam, yang mai kelas tu ustaz, pelajar pondok, orang kampung hok belajar lama dah. Pada ni. Tapi tok guru baca kitab Faridah, baca kitab Muniatul Musalli. Tapi kitab hikam memang tu dak tinggal. Sebab almarhum Tok Guru Sumit Gunung, dia belajar dengan almarhum Tuan Guru Haji Ibrahim Wakaf Baru. 12 tahun. Khatam 3 kali. Kulit ke kulit. Faham tak? Khatam 3 kali. Diarah di Tok Guru supaya mengajar. Barulah almarhum Tok Guru Sumit Gunung mengajar kitab hikam. Khatam 3 kali. Ni belajar tak belajar, dia baca sendiri. Ini dia Terengganu kita, tu karut marut. Saya sempat belajar dengan almarhum Pok Sumit Gunung 8 tahun. Seminggu sekali lah, bunyi 8 tahun, seminggu sekali. 6 tahun, khotam sekali. Kulit ke kulit lah, 6 tahun. 6 tahun khotam tu, bukan awal ke awal, saya pergi tu, tengah dah sikit. 6 tahun, habis, ambil daripada awal, jumpa takut. Jumpa takut. Panggil jumpa takut tau. Jumpa takut 6 tahun. Saya sempat mengulangi 2 tahun saja, almarhum uzur, kemudian meninggal. Sempatlah 8 tahun. Almarhum ngaji di kitab hikam dengan abang Tok Guru Haji Ibrahim Wakaf Baru 3 kali khatam. 3 kali khatam. 3 kali khatam tu sebab almarhum Tok Guru Haji Ibrahim Wakaf Baru mengajar situ kitab hikam, mengajar situ kitab hikam. Almarhum Tok Guru Pok Sumit Gunung ni digi belaka. Digi belaka. Jadi 3 kali khatam lah, tempat lain-lain. Tempat lain-lain. 12 tahun. Almarhum Pok Sumit Gunung ni duduk pondok, bukan orang kampung. Mengaji pondok. Dia mengaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Ibrahim Wakaf Baru 12 tahun tu, duduk pondok. Lepas tu dia ngaji dengan Tok Guru tu 12 tahun. Ini baru guru yang mursyid. Tapi dia mengajar di Kelantan dulu, yang belajar ustaz, budak pondok, orang kampung, hok beres dah. Ilmu fardu ain, amal fardu ain. Di tempat kita dah mengajar kitab hikam, tak kira dah, aku nak mengajar tasawuf hakikat aja. Tempat tu fardu ain tauhid tak ada, fardu ain fiqh tak ada, fardu ain tasawuf tak ada. Tak peduli. Jelas itu bukan guru yang mursyid. Itu kan guru yang sebenar. Guru yang sebenar dia kena jaga adab. Ni fardu ain. Fardu ain apa? Sekurang-kurangnya mengetahui 10 sifat kecelaan, mengetahui 10 sifat kepujian yang kita pernah bagi hati. Ilmu amal. Yang selain daripada itu bukan wajib, tiada maka tiada lazim atasmu, tiada wajib atasmu mengetahui akan dia. Dan demikian lagi tiada lazim atasmu mengetahui segala abwab ilmu fikhi, bab-bab ilmu fiqh, daripada berjual beli dan sewa menyewa dan berkahwin dan tolak dan meluka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.